اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rahimakumullah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan diterima segala amal kita yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang insya-Allah akan datang kita lakukan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, nilaiannya rahmat, nilaiannya pahala, insya-Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah makbul segala doa kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, urusan hidup kita, lebih lagi urusan mati kita. Mudah-mudahan Allah berikan dengan husnul khatimah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita semua ke alam kubur kita masing-masing dalam keadaan Allah sayang redha kepada kita. Mudah-mudahan kubur kita satu taman daripada taman-taman syurga, raudhatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan kubur kita jauh daripada satu lubang daripada lubang-lubang neraka Allah, wal a'yadu billahi min dzalik, hufrah min hufar niran. Mudah-mudahan sampai kebaikan pahala daripada amal baik kita sewaktu kita hidup, amal yang pahalanya jariah, sampai mudah-mudahan pahala daripada sedekah kita, insya-Allah, sampai daripada pahala ilmu yang kita kongsikan sama-sama walaupun sedikit tetapi bermanfaat. Mudah-mudahan sampai kebaikan daripada doa, terutama doa anak-anak yang saleh dan salihah, doa daripada rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, para jemaah untuk bersama dengan kita. Mudah-mudahan dibangkitkan kita bersama di mahsyar nanti bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaah daripada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jauh kita semua daripada neraka Allah, jauh kita daripada neraka Allah, masukkan kita oleh Allah ke syurga Allah. Harapan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahimakumullah, kita mulakan pagi kita dengan kalam-kalam yang mulia. Sama-sama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kemudian kita sambung dengan keberkatan 10 ayat pertama Suratul Kahfi. Kemudian keberkatan daripada Al-Asmaul Husna, dan keberkatan daripada selawat dan salam kita ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس. Pada pagi ini kita dah masuk hari yang ke-6 daripada bulan Zulhijjah. Hari yang ke-6 daripada hari 10 awal Zulhijjah, yang mana hari-hari tersebut besar kelebihannya amal saleh yang kita lakukan insya-Allah. Hingga ulama mengatakan bahawa antara kelebihan awal Zulhijjah 10 hari nak banding dengan akhir Ramadan 10 hari, kelebihannya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kerana tidak ada amal yang dilakukan lebih Allah kasih amal saleh yang kita buat pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni, tidak ada amal lain melebihi Allah kasih amal tersebut. Maksud kata, tidak ada amal yang boleh menandingi pahala yang boleh kita lakukan, yang telah kita lakukan pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Hingga sahabat tanya, wal jihad ya Rasulullah, walau bagaimana dengan jihad, adakah jihad boleh menandingi amal saleh pada hari-hari ini? Nabi kata wal jihad, tidak juga dengan jihad, tidak juga dengan jihad. Illa, Nabi kata, melainkan seorang lelaki itu dia keluar dengan jiwa dia, dengan diri dia, dengan hartanya, balik-balik mati syahid. Pahala tu baru boleh menandingi amal saleh yang tuan-tuan lakukan pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Nanti besar pahala tu. Maka Nabi pesan pada kita, fakthiru, maka perbanyakkanlah bulan ni 1 hingga 10 ni, perbanyakkan minat tahlil, mengucapkan tahlil, wat takbir, wat tahmid, banyakkan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Nabi sebut, banyakkan sebut benda tu. Benda yang kita sebut ni, lafaz yang kita sebut ni, subhanallah, mudah, ringan lidah kita. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Mudah kita sebut, basah dengan zikrullah. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan amal saleh yang Allah berikan kepada kita. Kelebihan tersebut hanya pada masa-masa tertentu, 1 hingga 10 Zulhijjah sahaja. Dan insya-Allah bila mana masuk 8, 9 Zulhijjah, maka kita disunahkan berpuasa 8 Zulhijjah dengan puasa sunat tarwiyah, dan yang ke-9 Zulhijjah ataupun kita kenal sebagai hari Arafah, berpuasa sunat pada hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, Allah Taala akan ampunkan dosa dia setahun yang lepas, al-madiyah wal baqiyah, dan setahun akan datang. Maksud kata puasa sehari itu 9 Zulhijjah hari Arafah, ampun dosa selama 2 tahun. Dalam bracket dosa sini, dosa maksudnya apa? Dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, dosa kecil diampunkan oleh Allah Taala. Dosa kecil dia tidak memerlukan kepada taubat. Ya, dosa besar taubatan nasuha. Dosa kecil dia boleh gugur dengan amal-amal soleh. Ya, kita lakukan amal soleh. Contoh, ya,
Amal soleh kita buat apa? Wuduk. Ya. Ayat wuduk yang kita ambil itu, yang kita sempurna wuduk tadi, dosa yang dilakukan bila kita basuh muka jatuh dosa tu, dosa mata tu jatuh dengan ayat wuduk tu sekali, gugur. Ya. Bila kita basuh tangan, gugur dosa kecil tadi daripada tangan-tangan kita yang buat benda tak elok dan sebagainya, bersama dengan titisan ayat tadi sampai ke titisan yang terakhir. Dan juga apabila kita basuh kaki pun sama juga, jatuh dosa kaki tadi, tak mana kita pi jatuh yang tak benda-benda tak elok, jatuh dosa dia, gugur bersama dengan titisan ayat wuduk tadi sampai ke titisan air yang terakhir, sampai Nabi kata hingga tidak ada lagi dosa dia suci bersih daripada dosa dia. Ni amal soleh. Kita salam dengan orang bersama juga. Kita salam dengan orang tu, ikhlas kita salam dengan dia, pegang tangan dia betul-betul, tengok muka dia, senyum kat dia, mari rasa mahabbah, rasa kasih kat dia, Allah ampun dosa kita. Kita berjalan main masjid pun sama juga. Berjalan tu, bila kita berjalan tu, langkah kaki kau, naik basikal kau, naik motosikal kau, naik apa sekalipun, main masjid, langkah tu, gerakan tu dikira jatuh dosa kita. Hatta sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkan hadis, menguatkan amalan tersebut. Nabi tanya sahabat, Nabi tanya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bih darajat. Mahu tak kamu, Nabi kata, aku tunjukkan kepada kamu beberapa amalan, apabila kamu lakukan amalan tadi, dengan asbab amalan tadi, yamhu bihi al khataya, Allah akan ampunkan dosa kamu, hapuskan dosa kamu, wa yarfa'u bid darajat, dan dengan amal tadi Allah angkat derajat kamu dan dapat pahala riba. Riba ni adalah ikatan. Pahala riba ni umpama pahala tentera-tentera yang menjaga perbatasan negara. Pahala dia besar, pahala dia apa? Tentera ni bukan main-main. Duk jaga border negara tu, subhanallah. Kalau depa lalai, maka negara kita akan dicerobohi. Maka depa jaga betul-betul border tu dengan siap siaga, dengan senjatanya, dengan shiftnya bertukar siang malam 24 jam. Tak pernah, orang kata tak pernah lepaskan sempadan tu. Pahala besar tu. Tapi kita ni walaupun bukan tentera, bukan polis dan sebagainya, duk jaga border negara, tapi ada amalan Nabi kata yang kita lakukan dapat pahala ribat. Ribat ini sama dengan pahala depa duk jaga tu. Maka Nabi sebut 3 benda. Yang pertama, isbagul wudu' alal makarihi. Orang yang menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan dia susah, dapat pahala umpama tentera yang menjaga batasan negara, Allah ampun dosa dia, angkat derajat dia. Walaupun dalam keadaan kita susah sini maksudnya dalam keadaan sejuk, terlalu sejuk. Bayangkan kalau terlalu sejuk, macam mana nak sempurnakan wuduk tu? Kita tak apa, di Malaysia tak orang sejuk. Bayangkan sahabat kita di Syria tu, waktu salji macam mana? Di mana? Di Switzerland contohnya lah. Di negara sejuk tu, macam mana mereka nak sempurnakan wuduk tu? Mereka sempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan sejuk, Allah ampun dosa, angkat derajat, pahalanya umpama tentera yang jaga batasan negara. Dalam keadaan kita takut, dalam keadaan kita takut, sempurna wuduk juga. Dalam keadaan kita sakit, sempurna wuduk. Dalam keadaan kita malah lawan perasaan malah tu, ambil wuduk, dapat pahala umpama tentera jaga batasan negara, ampun dosa kita, angkat derajat kita. Wuduk. Yang kedua, Nabi sebut kasratul khuta ilal masajid. Orang yang banyak langkah pergi masjid, sama juga. Langkah tadi, jalan tadi, bergerak tadi, maka Allah Ta'ala hapus dosa kita, angkat derajat kita, pahalanya mai masjid umpama tentera yang jaga batasan negara. Yang ketiga kata Nabi, wa intizarus salah ba'da salah, dan menunggu salat selepas melakukan salat pertama. Menunggu salat. Amalan tunggu tu intizar tu hapus dosa kita, angkat derajat kita, umpama pahalanya tentera yang jaga batasan negara. Tunggu tu. Belum lagi tunggu kita dalam keadaan kita iktikaf pahala lain. Belum lagi kita tunggu dalam keadaan kita duduk dalam kuliah ilmu, belajar, mengaji, tu lain pahala. Tunggu saja. Intizar tu, menunggu salat. Lepas mana kita melakukan satu salat, kita duduk tempat kita semayang, nak niat kita nak salat balik, salat yang kedua. Contohnya daripada maghrib ke isyak,
ataupun daripada subuh ke isyraq, ke duha dan sebagainya. Tunggu tu, maka dikira hapus dosa kita, angkat derajat kita, pahalanya umpama ribat. Maka dia kata fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat. Nabi kata itulah ribat. Nabi ulang 2 kali tu. Itulah ribat. Ribat itu ikatan, rabithah, persatuan, ikatan rabithah. Ikat kita dengan ibadah tadi, istiqamah kita amal soleh tadi, maka dapatlah pahala umpama tentera-tentera yang jaga perbatasan negara. Mudah-mudahan kita banyakkan ribat-ribat kita di bulan Zulhijjah, terutama 1 sampai 10 ini. Kita hanya berbaki lebih kurang 4 hari lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, kita sambung kembali kitab kita, insya-Allah. Pada bulan sudah kita mengkisahkan daripada kitab kita Hayatus Sahabah, seorang sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Hadis, kalau tuan-tuan baca hadis, jumpa Sayyidina Jundub bin Junadah, itulah kunyahnya adalah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama asal Jundub bin Junadah, nama panggilan kunyah dia Abu Dzar. Abu ni bapa kepada Zar, mungkin anak dia ada nama Zar. Al-Ghifari itu merujuk kepada suku dia, suku Ghifar. Ghifar ni duduk di mana? Duduk di antara, subhanallah, Mekah dengan Syria, Mekah dengan Syam. Maka satu tempat tu namanya Ghifar, suku Ghifar. Baik. Kisahnya macam mana dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia antara as-sabiqun al-awwalun, antara lelaki-lelaki yang awal Islam. Orang mula, founder, orang mula-mula. Dia masuk Islam sama ada yang keempat atau kelima, tuan-tuan. Top 5. Selepas mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Khadijah dan sebagainya, Sayyidina Ali, dia ni orang keempat atau kelima, orang awal. Baik. Dan bila mana dia sampai ke Mekah, untuk apa? Untuk cari Rasulullah. Dengar cerita tentang Nabi ni, dia teringin nak bertemu Nabi SAW. Dia kata apa? Aku tinggal di Mekah bersama Rasulullah SAW. Bila masuk Islam, Nabi ajak aku Islam, Nabi ajak aku ayat Quran. Pasal mula-mula punya pasal, Nabi ni dakwah Nabi 3 tahun pertama tu secara secara sembunyi, underground punya. Lepas 3 tahun Nabi umur 40 tahun, Nabi diangkat sebagai Rasul. 40, 41, 42 lebih kurang tu, 41, 42, 43 umur Nabi tu dakwah Nabi secara sembunyi. Lepas 3 tahun secara terang-terangan, viral lah ni kan, secara terang-terang. Maka Nabi kata kat dia, Nabi kata, Abu Dzar, Nabi kata, jangan kamu cerita kat Islam kamu pada siapa pun. Jangan cerita di Mekah ni, jangan duk viral. Kita dari sikit-sikit masuk viral lah. Masuk Facebook, masuk Instagram, masuk TikTok, masuk apa lagi, masuk WhatsApp, viral. Jangan cerita. Pasal apa? Nabi kata, sesungguhnya aku bimbang mereka akan bunuh kamu, wahai Abu Dzar. Hang cerita ke orang, matilah. Ketika itu cerita lesen mati ni biasa. Siapa yang beriman kena seksa tu biasa, kena bunuh tu biasa. Maka yang awal berkata, jangan cerita. Baik. Aku pula berkata, kata Abu Dzar, demi Allah yang nyawaku berada dalam kekuasaan dia, aku tidak akan meninggalkan Mekah ni sehingga aku masuk ke masjid dan aku akan melaungkan dakwah yang benar ini di tengah-tengah himpunan puak-puak Quraisy. Tu dia punya beraninya. Dia kata, selagi mana aku duduk di Mekah ni, aku tak akan tinggalkan Mekah, aku akan masuk ke masjid, aku akan cerita laungkan dakwah benar ni kepada puak-puak Quraisy. Oleh kerana tiada bantahan daripada Nabi cuba pesan kat dia, bimbang dia takut kena bunuh. Tapi tak apa, dia nak buat juga, Nabi tak bantah. Baik, aku pergi masjid. Pergi ke masjid.
Ketika itu puak-puak sana sedang duk membawang, geng-geng tu duk membawang, duk berbual, duk bersembang, duk bersembang sama-sama depa. Kata Abu Zar, aku berdiri di tengah-tengah himpunan depa tu. Beraninya, dia bukan orang Mekah. Dia orang suku Ghifar tu, bukan Quraisy pun. Orang jauh ni. Berani dia punya. Dia pergi dekat depa, duk tengah-tengah tu. Aku terus kata kat depa, wahai sekalian kaum Quraisy, oi orang Quraisy, sesungguhnya dia kata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah pesuruh Allah. Bayangkan, depa tu ramai duk bersembang, dia seorang-seorang. Bila mana dia kata, kata-kata aku itu sampai di telinga depa, depa tu dengar, marah. Depa marah, bingkas bangun. Depa kata, mai semua, let's go, kita buat apa? Kita bagi kau ni. Depa berkas orang yang meninggalkan kita, depa berkas, mana depa tangkap, orang yang telah meninggalkan agama ni. Bagi depa, Abu Zar dah murtad. Abu Zar dah masuk Islam, kira murtad lah, tinggalkan agama nenek moyang. Mereka menyerbu dan memukul aku, kata Abu Zar. Mereka pukul sungguh-sungguh, boh sungguh-sungguh. Ketika itu ada seorang bapa saudara Nabi, Al-Abbas, Sayyidina Al-Abbas, ayah kepada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Al-Abbas ni pak saudara Nabi, dia kenal aku. Kebetulan Al-Abbas kenal aku. Dia pun segera melindungi aku, dia pun segera cover lah, daripada dipukul dan sebagainya. Dia berkata, Abbas kata apa? Celaka hampa, celaka hampa ni. Adakah hampa nak bunuh seorang lelaki daripada kabilah Ghifar? Hampa nak bunuh dia ni ke? Dia ni Ghifar, orang Ghifar. Sedangkan hampa duk ulang alik lalu ke kampung depa. Itu dia. Hampa nak pukul, nak bunuh orang Ghifar. Hampa nak pergi ke Syam, kena lalu ke kampung depa. Celakalah. Hari ni hampa boleh bunuh dia. Sat lagi kalau hampa masuk kampung depa, hampa kena jawab pasal. Lagu tu, depa tahu Abu Zar orang Ghifar, stop tu weh, tak berani. Sat lagi kalau pergi ke Syam, lalu ke Ghifar, RNR tu kena depa. Kena balu berhenti, tinggalkan aku dalam keadaan tu pun dah separuh mati lah, dan kena. Bila mana aku kembali sedar, kata Abu Zar, dah sedar dah apa, dah kena terus sedar balik. Aku pergi bertemu Rasulullah SAW, jumpa Nabi. Nabi tengok, dia kata, keadaan aku lagu tu. Nabi kata, Abu Zar, bukankah aku dah larang kamu jangan duk cerita kat depa? Aku dah larang dah. Pasal apa kamu ijtihad Islam kamu depan depa? Kata Abu Zar, ya Rasulullah, aku terasa nak buat ya Rasulullah. Itu keinginan jiwa aku, dia kata. Aku buat. Walaupun kena pukul. Kata Nabi cakap dia, Abu Zar, sekarang kamu balik ke tempat kaum kamu tu, ke Ghifar sana. Cerita kat depa apa yang telah kamu lihat dan dengar ni. Kamu pula jadi duta, balik kampung, cerita balik, dakwah balik apa yang kamu nampak, apa yang kamu dengar di Mekah ni. Cerita kat kampung tu. Serulah mereka kepada Allah, ajak mereka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada mereka melalui lisan kamu, dan kamu beroleh pahala atas usaha kamu untuk mereka. Balik dakwah di kampung tu. Kata Nabi lagi, apabila kamu dah dapat berita kejayaan aku, Nabi kata, mai. Dan nampak Islam dah mula kemah, nampak kejayaan Nabi dah bawa Islam ni, mai jumpa aku. Subhanallah. Jadi Abu Zar ni orang semangat. Orang semangat mengaji dan orang semangat mengajak. Pertama dia pergi ke Mekah mengaji dulu. Bila dia dengar apa Nabi sebut, apa Nabi ajak dan sebagainya, kemudian Nabi suruh dia mengajak pula balik rumah, balik ke kampung dia tu. Maka satu hadis Nabi pesan kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, Nabi kata, ya Abu Zarrin,
berpagi-pagi kamu. Nabi kata, wahai Abu Zar, berpagi-pagi kamu mengaji, belajar, faham satu bab daripada ilmu. Pagi-pagi mengaji, faham satu bab daripada ilmu. Kerana Nabi sebut, maka lebih baik daripada kamu salat sunat 100 rakaat. Bayangkan, pagi-pagi kita tak ada telinga kita mengaji, faham satu bab je. Tak perlu banyak, sikit saja. Satu bab saja. Faham, lebih baik daripada kita salat sunat 100 rakaat. Larat nak buat 100 rakaat. Nah. Yang tarawih tu berkira ni nak buat 100. Amalan mudah, kita main pergi mengaji ya. Pagi-pagi pergi cari kuliah subuh mana ke, kuliah duha mana ke, faham satu bab. Umpama pahalanya lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Itu kelebihan orang mengaji, belajar. Nabi sambung lagi, wahai Abu Zar, dan berpagi-pagi kamu mengajak pula. Pula tadi mengaji, belajar, mengajak pula. Satu bab dapat ilmu, mengajak orang. Sama ada orang tu nak dengar kau tak mau dengar kau, itu lain pasal. Mengajak orang tu nak faham kau tak faham kau, nak dengar tak dengar kau, itu surah pasal, itu lain pasal. Lebih baik bagi kamu daripada kamu salat sunat 1000 rakaat. Kelebihan orang yang belajar, orang yang mengajak. Maka kita ni bukanlah tarah tok guru pun, bukan mufti pun kita. Ustaz, mana macam mana nak mengajak? Oh, bukan mufti kami ni. Kami bukan ustaz, baru nak start. Mengajak ni tak semestinya ustaz. Menyampaikan baik tu tak semestinya ustaz. Memang ustaz kerja dia ustaz tu lah. Tetapi kita pun, apa yang kita ada yang bermanfaat, yang kita faham, yang sikit faham, cerita ke orang. Cerita ke orang. Kelebihan apa-apa dan sebagainya. Balighu anni walau ayah, Nabi sebut kan. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan ilmu itu dikira jariah pahala dia kan. Ilmu yang bermanfaat, subhanallah, kita sampaikan tadi jariah sampai dalam kubur, pahalanya duk mengalir, duk transfer dekat akaun kita. Maka kelebihan tok guru kita, alim ulama kita duk mengajak tu, subhanallah, depa duk mengajak bukan tak satu bab, beratus-ratus bab. Nabi kata satu bab saja mengajak. Orang tu dengar ke tak dengar ke, faham tak faham, itu lain pasal. Tetap dapat pahala, umpamanya lebih baik daripada dia salat sunat sebanyak 1000 rakaat. Subhanallah, nak besar pahala belajar dan mengajak. Baik. Lalu Abu Zar balik ke Ghifar sana. Dia ceritakan Islamnya kepada saudaranya. Ada nama Anis seorang. Anis ini rupanya sebelum dia mai ke Mekah, dia dah hantar Anis sebagai spy, SB sebagai orang kata penyiasat. Anis balik jumpa dia. Anis kata, Abu Zar hang kena pergi ke Mekah. Baru dia pergi ke Mekah, bertemu Nabi, masuk Islam. Balik dia cerita balik apa yang dia dengar di Mekah, Islamkan Anis tu. Tidak lama kemudian masuk Islam. Abu Zar menyeru pula mak dia pula, ni orang dekat lah, mak dia masuk Islam. Dakwahnya diterima baik, mak dia terima. Bertambah seorang lagi penduduk Ghifar yang Islamnya, yang diislam oleh Abu Zar. Dia kata sepupu dia, mak dia. Baik. So dari hari ke hari dia dakwah, mengajak ajar tentang Islam dan sebagainya. Jumlah mereka yang menjadi penganut Islam ketika itu semakin bertambah hingga kan dia sudah boleh menunaikan salat berjamaah bersama-sama. Ramai dah tu. Lebih pada 3 orang, lebih pada 2 orang berjamaah. Ramai. Baik. Tapi dalam ramai-ramai tu dia kata ada yang tak mau Islam, tak mau. Mereka memberi alasan mereka akan masuk Islam selepas Nabi hijrah ke Madinah. Ketika tu Nabi masih di Mekah. Nabi di Mekah selama 13 tahun. Ni kita nak cerita balik ni. Habis Zulhijjah masuk Muharram, hijrah lagi. Dia berkata kami tak masuk Islam melainkan bila Nabi hijrah ke Madinah baru kami masuk Islam. Baik. Nyata dia kata bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, subhanallah, maka ramailah puak-puak Ghifar yang berjanji tadi, mereka terus ke Madinah. Baik, nak masuk Islam.
Jadi bila mereka sampai di Madinah, Nabi mengungkapkan pujian dan doa buat mereka. Nabi puji mereka, Nabi puji kaum ni, suku Ghifar. Nabi kata apa? Ghifar, semoga Allah mengampuni kamu, semoga Allah mengampuni mereka. Nabi antara kaum yang Nabi doa ni, antara Ghifar, antara lagi orang Ansar yang Nabi respect kat mereka, orang Ansar, orang Madinah. Ghifar, Nabi kata semoga Allah mengampuni mereka. Aslam, semoga Allah selamatkan mereka. Doa Nabi kepada orang Ghifar. Baik. Abu Zar, dia tak pergi lagi ke Madinah. Yang pergi ni puak-puak yang nak masuk Islam ya. Dia duduk di kampung dia sampailah berlaku perang Badar, perang mula-mula. Uhud, Khandaq. Maksud kata Abu Zar dia tak sertai perang Badar, dia tak sertai perang Uhud dan Khandaq. Dia masih di kampung dia. Kemudian dia mai ke Madinah dan terus dekat bersama dengan Rasulullah SAW, dan dia offer diri dia untuk selalu menemani Nabi dan khidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menerima baik permintaan dia. Nabi seronok dia nak khidmat kat Nabi. Baik. Bila Nabi wafat, bila Nabi wafat, Abu Zar ni dia ceritanya sama macam Bilal bin Rabah. Dia tak boleh tinggal di Madinah. Pasal apa? Terlalu rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu rindu. Ia bagaikan kota yang telah kehilangan penghulunya dan sunyi daripada majlis yang penuh hidayah. Nak beza zaman sebelum zaman Nabi hidup dan selepas Nabi wafat, kan? Tak boleh hidup di Madinah, terasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam Bilal bin Rabah dia tak boleh duduk di Madinah, terlalu rindu kat Nabi, maka dia terpaksa bawa diri dia ke Syam. Abu Zar, baik, dia pindah juga ke Syam. Pasal dia tak boleh nak terima, bukan tak boleh terima, suasana tu lain, terlalu rindu kat Nabi dan sebagainya. Lalu dia pun berpindah ke Syam dan duduk di sana sampailah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Mana dia tak duduk di Madinah. Ni pasal apa? Lain. Maka orang Madinah ni yang boleh duduk di Madinah ni, depa pertama, depa ni orang asal Madinah. Yang orang lain contohnya Bilal bin Rabah, orang Mekah, tak boleh duduk balik ke Syam, bukan balik ke Syam, pergi ke Syam. Abu Zar pun sama, dia bukan orang Madinah, tak boleh duduk, pergi ke Syam. Orang Madinah, orang asal. Maka orang Madinah ni antaranya Anas bin Malik, orang asal Madinah. Anas bin Malik dia kata apa? Dia kata 2 hari saja, 2 hari saja yang aku tetap ingat hari ni. Dia tak ingat hari lain, dia tak ingat hari mereka menikah, mereka tak ingat hari mereka boleh anak, tak. Mereka hanya ingat 2 hari saja. Hari apa? Hari mula-mula, hari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari hijrah. Hari tu mereka cukup ingat. Hari tu umpama Madinah tu bercahaya, seronok semua. Pasal apa? Sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari mula-mula. Hari yang kedua pada? Hari kedua adalah hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan depa, wafat Nabi. Nabi sampai di mana hari Senayan, Nabi juga meninggalkan Madinah hari Senayan. Isnin Nabi wafat. Hari ni kata Anas, aku tak lupa. Dan antara hari dua ni bermula hari pertama bertemu Nabi di Madinah, hari hijrah, dan hari wafat Nabi. Subhanallah, antara tu masa tu dia kata kenangan-kenangan yang tak dia lupakan walaupun umur dia 100 tahun. Tuan-tuan, kita 100 tahun apa kita ingat apa? 100 tahun nak ingat apa? Anas bin Malik ni dia kata umur dia 100 tahun pun duk teringat lagi kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak cerita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa tiada apa melainkan khidmat dengan Nabi dan meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahimakumullah, maka orang yang bercinta dengan Nabi ni dia akan rasa lain.
Ya, dia tak boleh berenggang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dan matinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Maka ada syair, ada qasidah sebut apa? Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Dia kata apa? Amutu wa ahya ala hubbikum. Dia kata hidup mati aku ni ya Rasulullah, cinta kat kamu, cinta kat Rasulullah. Wa dhulli ladaikum ya Rasulullah, aku ni bila depan Nabi hina. Kita ni tuan-tuan depan Nabi hina. Pasal apa? Kita tak sama dengan Nabi. Nabi peluh, Nabi wangi, tuan-tuan, dengan peluh kita lagu mana? Ayat liuk Nabi subhanallah, wangi yang kasturi, kita wangi nabah. Hina kita, tetapi wa'izzi bikum, tapi aku mulia apabila bersama dengan engkau ya Rasulullah. Mulia kita kalau kita banyak selawat kat Nabi, mulia kita kalau kita banyak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia kita. Nah, warahatu ruhi, dan ketenangan jiwaku, ketenangan roh aku, raja qurbikum, harapannya nak dekat dengan engkau ya Rasulullah, nak dekat dengan Nabi. Wa azmi, dan azam aku, wa qasdi, dan tujuan aku, ilaikum dawam, selalu padamu ya Rasulullah. Ini orang bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tirulah sahabat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri ketenangan pada kita, kekuatan pada kita, menerima amal kita, insya-Allah dapat menerima korban kita, insya-Allah, untuk dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah alam, mohon maaf atas salah silap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.